Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak-nak, apa khabar semua? Semoga nak-nak berada dalam keadaan yang sihat sejahtera naknya. Sama lagi Ustaz Azizul. InsyaAllah, pada video kali ini Ustaz akan menerangkan kamu tentang tajuk di bawah tajuk adab. Di bawah tajuk adab yang tajuknya berkenaan dengan doa. Iaitu tajuknya berbunyi, perkenankan doaku. Siapa nak perkenankan doa siapa? Allah yang akan memperkenankan doa saya, doa aku. Kita lah. Kita akan memohon doa kepada Allah. Kerana kita telah percaya Allah lah yang maha berkuasa, Allah lah yang maha bijaksana, Allah memakbul doa. Jadi, macam mana kita nak belajar? Ada adab berdoa, tata cara kita berdoa di dalam kita menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim dan Muslimah. Okey, insya-Allah. Kamu boleh mendapatkan teks yang ada kat belakang Ustaz ni, ya, yang sedang Ustaz buka ini dekat dalam buku teks Pendidikan Islam pada muka surat 127. Kamu buka saja muka surat 127, buku Pendidikan Islam tahun 2, kamu akan jumpa buku teks yang bertajuk Perkenankan Doaku. Okey? Harapnya kamu dah bersedia, insya-Allah. Okey. Perkenankan doaku. Gitu. Perhati dan fikirkan. Okey, dia nak kita perhati betul-betul dan fikirkan. Okey, kita tengok ada satu gambar di sini. Gambar apa ni? Macam ada seorang ketua murid kita anggap dia ni seorang ketua murid sebab dia pakai vest. Ya, dia mungkin murid darjah 6. Yang lain ni adalah murid-murid yang lain sedang berdoa juga dekat depan perhimpunan. Tapak perhimpunan, kita berdoa dekat situ. Apa yang abang ni tengah doakan? Ya Allah, rahmatilah kami. Rahmati maksud dia, kasihlah kepada kami, sayanglah kepada kami. Ibu bapa dan guru-guru kami. Ibu ayah dan guru-guru kami. Nampak tak? Kurniakanlah. Kurnia tu maksud dia berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Kita mohon pada Allah. Amalan yang diterima. Kita buat kerja, Allah Ta'ala terima amal tu. Sebab amal kebaikan yang kita buat. Kalau amal keburukan, Allah tak terima. Allah bagi dosa lagi. Dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Dan kita mohon kejayaan bukan saja di dunia. Kita nak berjaya bukan saja di dunia, tapi kita nak berjaya di akhirat. Akhirat tu adalah tempat di mana tujuan kita, di mana kita akan dibalas baik atau buruk di dalam hidup kita. Cuba kita baca sekali lagi. Apakah doa abang ni untuk kita? Untuk kita amin-amin bersama. Ya Allah, rahmatilah kami, ibu bapa kami dan guru-guru kami. Jangan lupa ibu bapa dan guru. Kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diterima dan kejayaan di dunia dan akhirat. Nampak tak? Bagus abang ni berdoa. Dah lama kita tak berdoa di tapak perhimpunan, ya tak? Sebab apa? Kita mengalami keadaan yang sukar sekarang ni. Okey, ada satu persoalan kat sini. Mengapakah kita perlu berdoa? Ustaz tanya, mengapa kita perlu berdoa? Kita perlu berdoa kerana kita adalah makhluk yang lemah. Kita ni makhluk yang lemah. Kita perlu doa kepada Allah. Kita perlu cari rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Nampak tak? Sebab tu kita perlu berdoa. Sebab kita tak boleh buat semuanya. Kita perlu minta pertolongan kepada Allah. Pada pencipta kita. The Creator. Orang yang... Bukan orang. Allah yang cipta kita. Bukan orang. Kalau orang sudah tentu mak ayah kita cipta kita, betul tak? Mak ayah kita nak kita mata warna biru. Dia buat warna biru mata dia. Cantik sikit. Dia nak warna rambut, warna perang. Dia buat warna perang. Tapi mak ayah nak macam tu tak boleh. Dia keluar macam mana Allah Ta'ala nak juga.
Anak dia kan. Kita lah anak ibu ayah kita. Sebab tu kita kena berdoa kepada mak ayah kita. Okey, cuba kita tengok dekat sini. Muka surat 128. Ada seorang yang sedang berceramah. Nampaknya macam ustaz dia pakai kopiah. Okey. Maksud dan dalil berdoa. Apakah maksud? Apakah dalil? Dalil tu maksud dia maknanya dalil tu bukti. Kat mana yang Allah Ta'ala suruh doa ni? Kat mana yang Nabi kata doa ni? Kita ambillah di dalam Al-Quran. Kita tengok lagi. Kita baca dulu. Kalau nombor 1, kita baca nombor 1. Apakah maksud doa? Ustaz tanya. Ceramah. Okey, lepas tu ada seorang pelajar ni dia jawab. Doa bermaksud perbuatan hamba memohon sesuatu kepada Allah. Perbuatan hamba nak mohon sesuatu kepada Allah Ta'ala. Dia nak mohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, dia pun buatlah perbuatan tu. Perbuatan tu adalah macam ni, kita doa angkat tangan macam tu. Atau dia ingat saja dalam hati dia nak macam tu. Dia ingat tu bukan dia seorang yang boleh buat, tapi dia mohon kepada Allah. Kalau dia seorang boleh buat, sudah tentulah dia tak mampu. Kenapakah kita dituntut untuk berdoa? Lepas tu ustaz tanya lagi, sebab apa kita ni kena berdoa? Tak payah doa tak boleh ke? Tak nak doa lah. Saya boleh buat semua. Nampak macam tu ustaz tanya. Okey, jadi maksud berdoa itu apa? Allah memerintahkan kita supaya berdoa. Sebab apa? Sebab kita ni lemah, kita makhluk dia, kita kena pergi cari dia. Pergi cari Allah Ta'ala. Bukan cari macam cari Maggi di pasar raya, bukan macam tu. Kamu nak cari cikgu dekat dalam bilik guru, bukan macam tu. Dengan cara berdoa. Okey. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita supaya berdoa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita supaya berdoa. Firman-Nya, dia berkata, firman tu kata-kata yang kita guna untuk Allah. Kalau manusia berkata, kalau Rasulullah bersabda. Kalau Allah berfirman. Apakah firman Allah? Al-Quran tu. Al-Quran tu firman Allah lah. Allah Ta'ala kata, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Nampak tak? Maksudnya, Tuhanmu telah berkata, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan. Tuhanmu telah berkata. Allah lah. Allah telah berkata, kau berdoalah kepada aku. Allah suruh kita doa. Nanti aku perkenankan. Nescaya ni macam pasti lah. Pasti aku akan makbulkan, aku akan perkenankan, aku akan tunaikan, aku akan bagi. Macam tu. Surah Al-Ghafir ayat surah yang ke-40, surah yang ke-60 ayat 40. Okey? Okey. Lepas tu kita tengok tata cara berdoa. Macam mana cara nak berdoa? Macam mana ustaz? Saya nak berdoa lah. Saya nak Allah makbulkan doa saya. Saya nak Allah tunaikan hajat saya. Saya nak macam tu. Saya nak berjaya ustaz. Boleh? Kamu tengok tata cara berdoa. 1, niat yang ikhlas kerana Allah. Kita nak doa tu, kita kena niatkan keikhlasan kepada Allah. Bukan kita nak doa tu untuk kita suruh macam orang kata apa, nak buat bagi orang tengok kita, kita hebat macam tu. Kita doa kita kaya. Lepas kita kaya, Allah tunaikan kita kaya, kita bully orang miskin. Kita jadi sombong, bongkak. Tak boleh macam tu. Niat tak ikhlas. Bukan kerana Allah. Kerana dia nak suka tempat tu. Tempat orang kaya. Dia nak duduk kat situ. Dia nak menunjuk. Dia nak pakai kereta besar, rumah besar. Dia nak tabur duit kat orang. Macam tu. Tak boleh. Itu bukan kerana Allah. Itu ada kerana lain. Kerana lain tak boleh. Okey. Berwuduk. Seeloknya dia pergi ambil air semayang, ataupun kita panggil berwuduk lah. Pergi ambil air semayang dulu. Bersihkan dulu anggota wuduk dia. Dia boleh menyegarkan kita. Okey.
Lepas tu menghadap kiblat. Dia cari kiblat dekat mana? Kiblat dekat sini ustaz. Saya menghadap ke sini. Okey. So apa nak berdoa? Dia menadah tangan. Dia ambil tangan macam ni, dia tadah. Macam ni. Kenapa dia nak berdoa? Lepas tu dia menumpukan perhatian pada doa. Jangan doa macam ni. Dia cakap ya. Tengah cakap dengan kawan. Macam kita tengah minta doa pada siapa-siapa. Minta doa bukan minta doa pada siapa-siapa. Maksud ustaz, kita tengah minta duit lah kat mak ayah kita. Habis tu kita tengok muka kita ke lain. Ayah, saya nak duit lah ayah. Cakap elok-elok. Ayah minta duit sikit, saya nak beli makanan kat sekolah. Macam tu. Tengok muka ayah ni, tengah jalan-jalan, tengah berlari-lari, dia cakap, ayah nak duit. Macam tu. Nanti ayah dia tak dengar. Tahu ayah dia apa? Kau cakap apa tadi? Ayah ingatkan engkau menyanyi. Rupanya minta duit. Lepas tu kita cakap, ayah tak nak bagi duit. Macam tu lah juga dengan Allah Ta'ala. Kita nak kena tumpukan perhatian kita pada Allah. Ya Allah. Macam tu. Kita kena tumpukan perhatian kepada Allah. Apa yang kita nak mohon tu, kita berikan perhatian. Jangan kita buat kerja lain. Jangan kita bersembang. Jangan kita ketawa, kacau kawan. Jangan macam tu. Seterusnya, memulakan dengan memuji Allah. Memuji Allah macam mana? Memuji Allah sebutlah, Alhamdulillahirabbil alamin. Maksud dia segala puji bagi Allah. Kita puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kan? Macam tu. Okey. Seterusnya, salawat kepada Nabi Muhammad. Kita ingat Nabi Muhammad SAW sebagai individu yang telah memberitahu kepada kita dia adalah Rasul, utusan Allah. Jadi kita kena letakkan selawat di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu. Ni antara tata cara lah kita nak doa. Kita nak kena cakap macam tu dulu. Lepas tu kita pun merendahkan suara kita. Kita rendahkan suara kita. Okey, kita rendahkan suara kita. Kita jangan cakap kuat-kuat sebab Allah tu Maha mendengar. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Itu adalah orang yang dia ingat Allah ni tak dengar. Dia menjerit je. Jangan menjerit. Rendahkan. Jangan sampai orang tak dengar. Dia sendiri pun tak dengar. Rendahkan suaranya. Dia seorang dengar pun boleh. Tapi kalau macam tadi, ada pelajar tu baca kat depan, dia kena baca kuat lah. Sebab dia nak bagi orang lain dengar sama. Malah dia pakai mikrofon lagi. Kan? Jadi dia tak payahlah jerit-jerit. Jangan kita jerit-jerit. Jangan kita kuat sangat suara kita tu. Berdoa dengan penuh keyakinan. Kita yakin bahawa Allah itu akan memakbulkan doa kita. Jangan kita tak yakin. Okey, seterusnya doa dibaca dengan tenang dan tertib. Kita jangan terburu-buru, kita jangan kalut. Kita baca satu per satu dengan tertib. Dan seterusnya kita mengucapkan amin setelah berdoa. Kita pun ucapkan amin. Macam tu. Ya. Amin apa maksud dia? Amin maksudnya, ya Allah perkenankanlah. Maka perkenan tu maksudnya terimalah. Ya Allah, terimalah doa kami, doa saya. Kan kita kalau anak-anak lelaki yang pergi sembahyang Jumaat, nanti apabila habis kita baca Al-Fatihah, nanti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan waktu sembahyang Jumaat sajalah, waktu sembahyang yang ada bacaan Al-Fatihah kuat tu, kita semua cakap amin. Kat belakang betul tak anak-anak? Jadi begitu ya. Info. Doa untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ni doanya. Kita selalu dengar doa ni anak-anak. Macam mana doa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Itu doa dia. Apa maksud doa dia? Ya Allah, berkat
berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta jauhkanlah kami daripada azab neraka. Nampak tak? Yang tu doa yang selalu kita guna ketika mana kita belajar, ketika mana kita di sekolah, ketika mana berada di mana-mana ajalah. Gitulah doa yang kita sering kali menggunakannya. Dan baik, jadi adab-adab doa itu kita gunakan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan menjadi orang-orang yang berjaya. Okey, baik, sekadar itu dulu bersama Ustaz Azizul pada hari ini. Kamu ingat ya, kamu semak muka surat 127, 128, 129 ya. Ini untuk siri 1, nanti kita akan pergi lagi pada siri 2. Di bawah tajuk adab, iaitu tajuk perkenankan doaku. Okey anak-anak, semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.